pada hadis yang ketujuh dah pada malam ni. Alhamdulillah. 8 hari kita berjumpa. Ini ada hadis yang ketujuh. Pada bab yang bersematkan golongan orang yang sentiasa menang. Baik, buka pada kita hadis. Hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum tu tuan menyuruh jasa baik 175 orang ni untuk bantu untuk share, sebarkan pada sahabat-sahabat kita yang lain. Bantu untuk share, sebar pada sahabat-sahabat yang lain. Kawan-kawan kita pun semua pakai duk kalut, duk buat ajalin ke apa ni. Malam ni biasanya tak turun sampai 100 lebih. Malam ni semua pakai kalut. Jadi tolong bantu untuk sebarkan bagi semua orang dapat manfaat insya-Allah. Walaupun mungkin mereka tak sempat tengok lah ni. Mungkin dia akan tengok selepas ni insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun, rawahu Imam Bukhari. Hadis malam ni pendek alhamdulillah. Nabi kata apa? Nabi kata daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Yang pertamanya siapa Mughirah bin Syu'bah? Mughirah bin Syu'bah adalah seorang daripada kalangan Bani Saqif yang duduk di kota Taif. Tuan-tuan ingat tulis yang pertama, Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat Nabi yang dia ini daripada kalangan Bani Saqif yang duduk di kota Taif. Baik, ketika mana penduduk Taif ataupun Bani Saqif ini menolak Nabi SAW. Kita pernah dengar kan cerita ketika mana berlakunya sebelum Nabi dalam keadaan yang disebut dengan Syahrul Huzun, tahun kesedihan Nabi. So Nabi nak bawa Islam ke kota Taif sebab orang Mekah tolak. Nabi nak bawa diri pergi ke sana. Tengok-tengok golongan Saqif ataupun yang orang-orang Taif pun tolak juga Nabi. Baling Nabi dengan batu, buat zalim ke atas Nabi dan sebagainya. So dalam kalangan golongan Bani Saqif yang menolak Nabi, maka adanya nama Mughirah bin Syu'bah yang dia ini pi ke bumi Madinah cari Nabi dan dia masuk Islam. Dan dia bukan sekadar masuk Islam, dia di antara seorang tentera yang hebat dalam medan peperangan. Ketika berlakunya pada tahun 6 Hijrah, baginda Nabi SAW nak pergi menunaikan umrah kali yang pertama. So Nabi duduk di Madinah, Nabi nak pi buat umrah di Mekah dengan cara elok, tak mau berperang, tak mau bergaduh, tak mau berkelahi. So dalam perjalanan nak pi tu untuk keselamatan, maka Mughirah bin Syu'bah ikut Nabi sekali sebagai bahasa mudah macam bodyguard Nabi lah. Nak edisi Nabi. So ketika nak pi tu Nabi tidak diizinkan untuk masuk dalam Mekah nak menunaikan umrah. So apa yang berlaku? Berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dan ketika nak mewartakan persetujuan Hudaibiyah, maka duduklah ada seorang utusan yang dihantar oleh puak-puak musyrikin, Abu Lahab, di antaranya geng-geng Safwan Umayyah dan sebagainya ni, hantar seorang namanya Urwah bin Mas'ud. Tuan-tuan tulis nama Urwah bin Mas'ud ni seorang utusan yang menjadi wakil puak-puak musyrikin bertemu dengan Rasulullah. So macam meja-meja lah, nak buat MOU kan, saya sign, dia pun sign persetujuan. So waktu nak buat persetujuan ni, Mughirah bin Syu'bah duduk sebelah Nabi. Tapi disebabkan dia berpakaian lengkap, baju besi apa semua lengkap, maka tak kenal lah. Urwah bin Mas'ud tak kenal siapa. Tak nampak lah sebab muka dia pakai baju besi apa semua. Maka dia Urwah tanya kepada Rasulullah. Urwah sebelum ni belum masuk Islam. Selepas itu baru dia masuk Islam. Urwah tanya, wahai Rasulullah, ni siapa dia ni? Ni siapa dia ni? Tak pernah nampak apa muka dia. Sebab memang tak nampak muka pun. Maka kata Rasulullah SAW, ini adalah Mughirah bin Syu'bah. Urwah bila dengar Mughirah, dia terkejut. Terkejut beruk orang tak? Sebab apa dia terkejut? Disebabkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang Mughirah bin Syu'bah adalah kawan baik dia ketika dia dalam agama yang sebelum ni. Dan mereka pernah menawan satu kawasan dan mereka bunuh orang ramai-ramai. Waktu zaman jahiliah lah, bunuh orang ramai-ramai sebab nak mendapatkan harta rampasan perang ghanimah tadi. Maka Tuan Urwah kata, hang terlupa ke dulu ni aku yang duk backup hang. Wahai pengkhianat, hang tahu tak dulu aku yang duk backup hang banyak. Lebih kurang macam itulah. Abang kata marah sungguh dia bila tengok hang pun masuk Islam juga. Kurang ajak sungguh. Macam itulah. Maka
Nabi menahan dia daripada dia buat itu. Dan dalam kisah tu juga ada beberapa kali yang Urwah cuba nak pegang janggut Nabi. Orang Arab nak tunjuk tanda kemesraan depa ni adalah dengan cara pegang janggut. So macam cakap, dia pegang janggut kawan ni, dia pegang janggut, tu kira mesra lah. So waktu Urwah nak pegang janggut Nabi, Mughirah bin Syu'bah ni akan halang. Dia ambil dia punya sarung pedang, dia akan ketuk tangan. Tak boleh lah tu, tak boleh. Tu yang dia buat tegak tu. Wahai pengkhianat apa semua tu. Tapi alhamdulillah dua-dua sahabat ni meninggal dalam Islam. Itu kisah tentang Mughirah bin Syu'bah. Tulis sikit sebab kalau boleh setiap malam yang akan kenal seorang daripada kalangan sahabat Nabi insya-Allah. Dan kata Nabi SAW sentiasa ada di kalangan umatku, ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka. Nabi sebut ada orang yang mana mereka ini pasti mereka ini akan jadi golongan yang sentiasa menang dalam kehidupan mereka. Dan Nabi kata apa? Sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki Allah, mereka sentiasa menang. Maka dalam kehidupan kita sudah pasti tuan-tuan, kita berniaga ada orang tipu kita, kita berkawan ada orang khianat kita, kita buat baik ada orang kata kat kita buatlah benda apa pun pasti akan ada golongan musuh yang nak menarik dan menjatuhkan kita. Sebab kalaulah tuan-tuan buat satu benda tak ada langsung ujian, maka something wrong somewhere. Dalam kehidupan kita, balah baginda Nabi SAW sendiri pun ada ujian yang Nabi tanggung. Tapi Nabi janjikan akan sampai matter of time, you will success. Pasti kamu akan berjaya, kamu pasti akan menang. Sebab tu orang selalu hashtag, dia berkata, orang tenang selalu menang. Betul ya, fasa sekarang ni, kalau tuan-tuan tenang di rumah, tak buat kalut, tak buat panic buying, tak pergi pasar raya berhimpun ramai-ramai, tuan-tuan pasti orang yang menang daripada jangkitan COVID-19. Tapi yang ada di luar-luar tu, yang duk jenis keras kepala ketegak ni apa? Orang yang panik. Maka mereka dah gagal sebelum, walaupun mereka tak dijangkiti, tapi dah gagal dari sudut attitude-nya. Sedangkan permohonannya senang je sekarang. Minta duduk di rumah je, bukan suruh buat benda tak apa pun. Kalau duduk di rumah kena pastikan tulis karangan 80,000 perkataan. Tak apalah susah, tuan duduk rumah menganga. Duduk di rumah menganga tu ya. Tuan-tuan, jarang tuan dalam kehidupan sumbangan kita boleh buat hanya dengan duduk saja. Tapi nikmat tu yang Allah bagi pada kita, duduk saja dapat pahala. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? Dikurniakan pahala syahid kepada golongan orang-orang yang ketika berlakunya wabak ataupun penyakit yang tersebar, dia duduk di rumah. Yakni dia kuarantin, diberikan pahala macam dengan dia berjuang. Macam orang yang duduk berperang di jalan Allah. Itu hadis sahih. Ada dalam Fathul Bari. Saya tadi baru jumpa hadis tu. Saya tanya ada guru saya, Ustaz Muhammad James. Dia kata, Ustaz, hadis ni adalah hadis sahih dan ada dalam kitab Fathul Bari, dalam Sahih Bukhari tu ada. Saya terkejut tengok, Masya Allah. Tuan-tuan, sekarang ni, tuan-tuan ni, berjuta rakyat Malaysia yang duduk di rumah hari ni, tuan-tuan beriman dengan satu hadis ni, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita semua dapat pahala macam syahid. Macam syahid. Duduk di rumah, beriman dengan Nabi kata, ketika berlakunya wabak ta'un ataupun penyakit-penyakit berjangkit, kita duduk steady di rumah tu, maka dapat pahala macam macam berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So mudahlah kita nak dapat pahala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Nabi kata akan sampai satu masa mereka ni pasti berjaya. So fasa sekarang percayalah, Allah akan bagi pelepasan, Allah akan angkat balik makhluk Allah yang bernama coronavirus ni insya-Allah. Tapi satu bentuk kesabaran kita adalah sekarang ikut daripada ikhtisas ahli-ahli yang terlibat. Ahli-ahli perubatan kita, MKN, Majlis Keselamatan Negara umumkan apa. Tuan-tuan, jadi golongan yang menang pastikan ikut apa arahan mereka. Mereka bukan buat atas kepentingan. Macam hari ni tengok sedih tadi tuan-tuan. Tan Sri Muhyiddin Yassin umumkan, Perdana Menteri kita diumumkan kata dilanjutkan 14 hari lagi, dan dia sendiri membaca doa pada orang ramai. Kita rasa ya Allah, dah rasa hibah, dah macam pesanan seorang ayah kepada anak. Kan, macam pesanan seorang kekasih kepada kekasih dia yang lain. Bahasa pada saya, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni Allah bagi satu, dia keturunan ulama lah. Ayah dia adalah seorang ulama di Paguh di Johor. Yang kedua, dia sendiri tu seorang yang lembut. Kita tengok dia bukan jenis orang cengeng. Orang jenis lembut, cakap pun lembut. Dia kata dia minta perintah agar stay at home kan. Macam dengan guru abang kat anak murid tu.
Duduk elok, jangan berdiri, jangan duduk pi. Macam tu yang tuan. Kalau saya marah dah. Hampa tu sudah buat kelut, duduk rumah elok, aku katok mampus. Kalau kita lah kan, tapi dia tu nari nampak lah dia kita bukan memandang dari soal politik, tapi nak memandang dari soal akhlak dia tadi. Saya tengok pun rasa hibah, tentang rasa sebab tengok Allah Akbar. Padahal dia boleh je panggil orang lain membaca doa, tapi dia sendiri membacakan. Mudah-mudahan Allah mengangkat doa daripada seorang pemimpin. Bukan kita nak pandang daripada parti mana, tapi kita nak pandang dari sudut akhlak dia lah, insya-Allah. Betul ke Ina? Tadi saya pun tengok jadi sebab bila kita tengok doa tu, masya-Allah, dia nampak kata minta dengan hati tu. Ada orang yang dia boleh baca doa kan, tapi doa dia kadang-kadang dia tak, kita sendiri pun tak rasa doa tu. Tapi ada orang yang bila dia baca doa ni tentang kita rasa ya Allah, macam dia minta untuk kita pula. Macam ya Allah rasa betul lah doa tu. Tadi saya rasa doa tu macam memang feel lah, memang masuk sound. Kalau tengok wartawan pun menangis bila tengok bacaan doa tadi. Bayangkan kalau setiap hari kita doakan macam tu, seronok. Saya harapkan saya doa satu je lah, mudah-mudahan setiap kali pengumuman mereka akan baca doa tu, sebab kita tak tahu doa siapa yang Allah nak makbulkan. Yang pasti lebih ramai kita aminkan doa tersebut, lebih besar kebarangkalian untuk Allah terima, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi dalam fasa ni hadis Nabi kata golongan yang sesa menang adalah golongan yang mereka ini bersabar di atas ujian yang Allah bagi pada kita. Kawan tipu, jangan bimbang sebab Allah nak bagi kita kenal kawan yang baru. Anak kita bermasalah, jangan bimbang, anak yang bermasalah inilah nanti mungkin akan menyelesaikan masalah kita. Orang dia kata, Ustaz ni sekarang wabak COVID-19, bisnes saya ada masalah. Tadi sebelum kita live ni ada seorang sahabat, Anas Zahrin, Anas Kosmetik, founder Anas Kosmetik. Alhamdulillah, seorang sahabat yang sangat baik. Dia baguslah, Anas ni baguslah. Dia telefon atas consideration dia bimbang tentang staff-staff dia, ejen-ejen dia. Beruntung tuan-tuan yang jadi ejen untuk produk Anas Kosmetik. Sebab dia sentiasa duk fikir macam mana dia nak bagi. Saya tengok banyak kawan-kawan saya dalam grup founder-founder kami kan. Yang hari ni dia pun kata, Ustaz, kami bukan fikir pakai kami, Ustaz. Kami fikir pasal staff-staff kami. Bila staff bekerja di rumah, ada sektor yang memang staff tak boleh nak bekerja pun. Tapi dia pun tetap kena bayar gaji. So apa yang berlaku tuan-tuan, memang struggle lah. Dia kata, Ustaz, memang bukan fikir untuk kami dah, Ustaz. Kami fikir untuk periuk nasi staff-staff kami. Ada founder yang menangis, dia menangis. Dia fikir, Ustaz, macam mana saya nak boleh tolong Allahumma salli samad staff-staff kami ni, Ustaz, yang susah dan sebagainya. Dan saya sendiri pun nak menanggung 40 orang staff dalam keadaan Murtaza Dakwah Center tak beroperasi. Jadi orang pun tak datang dan sebagainya. So memang akan affected lah daripada kita punya operation kan. Tapi kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang memberikan rezeki. Kita usaha pakat mana kita mampu dan sebagainya agar 40 orang staff saya yang terlibat dengan Murtaza TV, yang terlibat dengan education, tulis buku. Alhamdulillah depa dalam fase kuarantin ni seminggu dia persiapkan satu buku. InsyaAllah esok atau lusa kita akan publishkan kepada orang ramai. Dan tim yang lain lah, semua ada peranan-peranan masing-masing dan sebagainya. So satu pahala yang besar pada semua founder-founder yang pemilik bisnes. Saya yakin kamu sedang menghadapi fasa yang sangat susah sekarang. Berimanlah dengan hadis Nabi. Kita pulun sangat ni sebab apa? Sebab kita nak menyempurnakan iman kita di atas kita kasih kepada saudara kita. Kita kasih saudara kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi aw kama qala. Kita beriman kepada saudara kita di atas nak menyelesaikan masalah hidup dia. Kalau kita ada 10 orang staff, 10 orang staff ni ada ahli keluarga dia ada mak ayah dia ada isteri dia, ada anak-anak dia. Mungkin bukan 10 orang staff yang kita bantu, kita sedang bantu ratusan daripada staff yang lain. Sahabat saya baru ni, Allah SWT, Mami Hera kita, Mami Hera Halimi kan, founder kepada Herf Beauty. Dia telefon saya waktu saya ingat dia waktu dia duduk di Mekah. Dia kata, Ustaz, saya tak nak balik dulu, Ustaz, saya nak mati di sana. Sebab saya cerita kat tuan, sebab dia post benda tu, jadi saya rasa mungkin dia pun dia tak kisah untuk orang tahu, sebagai inspirasi lah. Dia telefon saya, dia kata, dia kata, Ustaz, Mami, saya sebagai penasihat untuk Herf Beauty, untuk Mami Hera juga. So dia kata, Mami dah rasa macam tak mau hidup dah, nak mati kat sini je. Kalau boleh tak mau balik dah, sebab rasa tenang di sini, rasa seronok. Memang Mekah dan Madinah di tempat yang cukup tenang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan cuba pergi di sana, ambil manfaat duduk di sana insya-Allah. So dia kata, bila dia telefon saya, dia kata, Mami, Ustaz, doalah bagi Mami mati di sini, tak nak balik dan sebagainya. Saya kata, Mami ada tanggungjawab di sini dengan anak-anak di Herf.
Ramai mana ribuan daripada ejen-ejen HERF yang meletakkan kepercayaan kepada Mami. Ramai mana ejen-ejen ataupun pekerja-pekerja Mami yang mereka ini meletakkan kepercayaan. Ingat daripada ejen ni ada yang berhenti kerja untuk buat jual produk kita. Ada orang yang macam ni, macam-macam kisah hidup mereka. Maka jangan zalimi hak mereka. Saya kata Mami doa bagi panjang umur, bagi manfaat kepada semua anak buah HERF ni, agar mereka boleh bagi manfaat pula kepada orang lain. Kita bukan nak bantu mereka, tapi kita nak bantu ummah. Kita nak bantu seramai mungkin daripada apa pun yang kita buat. Kalau kita sebagai seorang engineer, kita nak bangunan yang kita bina itu bangunan yang bagi manfaat kepada ummah. Kalau kita sebagai seorang arkitek, kita nak binaan kita punya architecture itu architecture yang boleh bagi utiliskan kepada kebaikan orang guna. Kalau kita sebagai seorang peniaga kosmetik, kita nak membantu ribuan ataupun jutaan orang yang mungkin ada masalah. Bila muka dia ada masalah, kulit dia hitam, kulit dia ada masalah dan sebagainya, mungkin benda-benda tu akan jadi masalah. Acap tengok ada problem. Akan menjadi masalah kepada kehidupan dia. Jadi rendah diri, jadi malu dengan suami. Maka tuan-tuan masing-masing ada jihad dalam masing-masing. Yang jual produk, selagi mana produk itu tidak menzalimi orang lain. Jangan tipu orang, jangan bagi ada mudarat. Contohnya ada merkuri yang boleh rosakkan kulit dia. Tuan-tuan jihad sungguh-sungguh. Contohnya kalau tuan-tuan buat produk putih, kenapa tak siapkan produk putih? Sebab mungkin ada orang perempuan yang ada masalah sebabkan mungkin kulit dia hitam menjadikan dia tidak ada keyakinan diri. Maka tuan-tuan jihad, ya Allah, aku nak bagi, nak bantu ramai mungkin ni daripada kalangan-kalangan untuk memenangkan mereka dan memenangkan kita. Kalau kita ada produk berkaitan tentang contohnya produk suplemen nak bagi kurus, bagi kita yakin biasanya orang perempuan bila kulit berisi sikit dia akan jadi masalah dalam kehidupan dia. Dan Nabi SAW sebut wa an jismihi fima ablahu. Ni golongan-golongan kosmetik yang jual produk kurus, yang jual produk-produk ni dalam keadaan kamu ada jihad dalam medan kamu. Maka sudah pasti ada ujian. Maka ni fasa ujian, kita yakin mudah-mudahan menambah iman kita semua insya-Allah. Jangan susah hati, masing-masing ada dia punya lapangan dia. Kita duk nampak dalam perlawanan bola sepak, kita duk nampak orang yang duk main bola je. Kita terlupa yang menjayakan perlawanan bola sepak itu di antaranya siapa peranan dia? Pengadil memainkan peranan, ada sumbangan dia. Apa lagi? Pengurus bola sepak, sponsor tim. Siapa lagi? Ni budak-budak Milo yang kutip bola tu. Bayangkan kalau game tu budak Milo buat pangai. Kita sepak-sepak bola sampai keluar, budak Milo tu dia buat relax jalan. Kan tak best game? Kan? Okey, tak cukup budak Milo tu, ada lagi penyokong, ada peranan dia. Yang jaga stadium ada peranan dia. Cleaner ada peranan dia. Bayangkan cleaner dia buat pangai. Game malam ni. Tapi sampah penuh dalam stadium. Best tak? Tak best, tuan-tuan. Maka samalah kehidupan kita. Semua orang layak masuk dalam syurga dengan bidang dan cara masing-masing. Dalam ruangan-ruangan yang tersendiri. Jadi benda-benda macam tu jadikan sebagai yang hadis Nabi ini, kita jadi golongan orang yang sentiasa menang, orang yang sabar di atas ujian yang Allah bagi. Apapun ujiannya pasti ada hikmah. Guru saya selalu pesan, ketika nak boleh kepada santan, maka kelapanya harus diperah habis-habisan. Tak boleh kelapa tu kita pegang ataupun kita nyanyi kat dia. Santan, keluarlah santan. Tak keluar, tuan-tuan, jangan buat gelong gitu. Kita kena perah, tekan di kerung-kerung, barulah keluarnya air santan itu. Maka sama dalam kehidupan, Allah memberikan kepayahan sebab Allah nak menambah kesenangan. Itu maka berimanlah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada kita, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semua. Keinginan kita ni di antara orang yang buat produk-produk orang, jangan menipu tentang produk. Sebab tu kami insya-Allah jaga semua raw material yang bukan terlarang daripada rezeki untuk menipu. Baik tuan-tuan yang mungkin nak buat produk, tuan boleh follow Inas Saimin. Saya kenal Ina ni secara peribadi. Bukan saya recommend kepada tuan-tuan saya dapat paid review, tak. Saya kenal dia secara peribadi. Kalau saya buat produk, saya akan cari kilang OEM dia. Itu yang saya kata. Kalau saya buat produk, saya akan cari kilang dia. Sebab saya kenal dia. Sebab dia memang orang yang sangat menjaga halal dan haram. Dan dia pernah tanya saya benda yang saya rasa, benda ni macam, benda ni pun dia tanya. Sebab apa? Nak kepada produk yang dia buat untuk orang. Bila kilang OEM, dia buat produk untuk orang. Maka dia sendiri takkan ikut apa yang orang nak. Dia akan bagi apa yang patuh syariat. Jadi boleh follow sangat-sangat insya-Allah, mudah-mudahan. Makcik Khatinah Mak Ngah, masya-Allah, Mak Ngah tengok sampai terlena, masya-Allah. Moga-moga pahala. Lena dapat pahala. Biasa lena keluar elok saja, ni tak lena dapat pahala sebab lena dalam majlis ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi ada satu soalan,
Ustaz, saya bisnes dalam bidang ekspor macam Mobile Legend, e-sport macam Mobile Legend. Apa hukumnya Ustaz? Sebab saya tengok ramai orang lalai main video game dan mereka sanggup spend duit demi game. Minta penjelasan. Bani Ojan. Baik, game adalah e-sport, itu adalah sukan. Sebab tu sport, cuma dia tambah e, maksudnya menggunakan medium maya. Saya kata tadi, saya pun main game. Tetapi jangan jadikan game tu sebagai kiblat dia. Saya pernah jumpa dengan pengurus e-sport Malaysia, Master Ramen, kenal kot, Muhammad Firdaus Hashim. Saya jumpa dengan dia tahun lepas. Saya kata dia pun pelik kenapa tiba-tiba ustaz Yaakob Isra main jumpa dengan dia. Saya kata abang dia tanya saya, dia kata ustaz, saya nak boleh buat apa dalam dakwah. Dia kata dia adalah streamer. Nah, dia engineer tapi dia kerja sebagai streamer. Saya yakin kalau buat game-game mesti kenal pengurus e-sport Malaysia, nama dia adalah Master Ramen. Facebook dia. So saya kata dia satu je, abang tak perlu jadi ustaz. Takkanlah nak main sambil duk caster mobile ni PUBG nak kata qala Allah Taala fil kitabil aziz, tak orang lari keluar. So saya kata kat dia, bawa unsur-unsur dakwah. Contohnya kalau tuan-tuan buka dalam Master Ramen punya live streaming, biasanya akan ada hadis yang keluar. Itu je. Tapi bayangkan satu malam 100,000 orang tengok, 100,000 akan ada manfaat orang yang baca hadis. Macam mana? Jadi tak salah pada pekerjaan tu. Cuma cari jalan macam mana nak bagi manfaat daripada pekerjaan tadi. Kenapa Allah pilih kamu Bani Ojan untuk kamu kerja dalam bidang tu? Sebab mungkin Allah nak bagi kamu di antara usahawan Muslim yang akan buat satu game yang berbentuk Islami interaktif, insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ustaz, macam mana kalau nak bagi makanan yang dimasak kepada jiran sendiri dalam musim virus sekarang ni? Saya tak pasti boleh ke tidak, cuma saya rasa cuma cek dengan panduan KKM. Kalau boleh bagi je lah macam biasa. Cuma jagalah penjagaan tu. Takut virus tu daripada sentuhan kan. Ataupun mungkin kita masak siap-siap, buh dalam Tupperware, apa semua letak depan rumah dia, minta dia ambil. Kalau KKM tak menghalang lah, itu tata SOP-SOP yang mereka sediakan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pemakanan dari sayur buahan dah tak dapat dalam sejak berkurung. Tu yang tanya jus durian Belanda fresh, masya-Allah. Tak apa, mak ngah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala dengan keletih tadi tu. Insya-Allah habis fasa ni kita makan sayang banyak-banyak. Kita pergi Cameron Highland borong sayang satu lori bawa balik rumah, kita makan banyak-banyak bagi hilang letih, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi terima kasih banyak untuk slot pada malam ni. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan, dan insya-Allah malam esok kita akan bertemu pada hadis yang ke-8. Malam esok tajuk yang best, penyakit umat yang terdahulu. Malam esok tajuk yang memang best gila. Saya dalam kitab 40 hadis, inilah hadis yang paling saya suka. Sebab dia sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Penyakit umat-umat terdahulu. Malam esok. So, pangkah kalender saya siap. Esok jam 8 suku. Kita akan jumpa untuk slot pengajian Safinatun Najah dan kita hadis kalau tidak arat yang melintang. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada malam ni diberikan pemeliharaan yang baik daripada apa-apa jenis wabak, agar dipelihara kita insya-Allah mudah-mudahan.